Dan semasa kita mendengar ketika kita kecil dulu, kita agak terpegun kerana cerita itu diceritakan dengan begitu menarik sekali oleh guru-guru kita, dan kita terpegun kerana pada taksiran kita sudah tentulah Arnab akan menang dalam perlombaan, tetapi dianya diceritakan oleh guru kita yang mengatakan kura-kura yang menang dalam perlombaan. Jadi ini adalah di peringkat sekolah rendah didedahkan, yang mana kita kurang faham tentang apa maksud sebenar daripada cerita itu. Tapi bila kita dewasa dan mengimbas kembali mengenai cerita ini, maka dapatlah kita faham bahawa di sebalik cerita yang begitu mudah itu sebenarnya ada maksud yang sangat berguna untuk kita. Dan ini selalu kita dapat lihat daripada sejak kita bersekolah lagi, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat universiti, dan juga mungkin yang sudah dewasa, bila mereka berada dalam pekerjaan, mereka boleh kaitkan dengan cerita kura-kura dan Arnab ini, yang mana memang mereka dapat saksikan dalam kehidupan mereka bahawa banyak kes yang kura-kura ini dapat mengalahkan Arnab. Jadi ceritanya ialah kerana kura-kura ini satu jenis binatang yang bersungguh-sungguh, dia tidak kisah kepada penat lelah dan sentiasa bergerak walaupun pergerakannya perlahan saja. Manakala Arnab ini adalah satu jenis binatang yang agak aktif dan boleh bergerak dan berlari dengan pantas ke hulu, ke hilir, ke mana-mana kan, dia boleh bergerak dengan mudah sahaja. Tetapi dalam cerita itu Arnab kalah kerana Arnab leka, dan dalam perjalanan ataupun lomba lari dengan kura-kura itu Arnab tertidur kerana Arnab berasa begitu yakin yang dia boleh menang. Dan akhirnya dia mengambil mudah perlombaan itu dan dia tertidur. Dan ada versi lain yang mengatakan Arnab bukan tertidur, tapi Arnab terpersona dengan godaan-godaan ataupun pengaruh-pengaruh yang ada semasa perlombaan itu, di mana katanya Arnab terjumpa Arnab perempuan, dan Arnab tu terpersona dengan anak perempuan tu. Dia pergi berbisik-bisik, pergi jalan-jalan dengan anak perempuan tu. Akhirnya dia tak sedar yang kura-kura itu sudah pun mengatasinya dalam perlombaan. Dan macam-macam lagi ceritanya. Arnab ini bila berlomba itu, dia terjumpa dengan gajah, dia bersembang dengan gajah, dan bila berjumpa dengan tikus, dia bermain dengan tikus. Manakala tujuan asalnya ialah untuk memenangi perlombaan. Tetapi oleh kerana pengaruh-pengaruh di luar dalam perjalanan ataupun perlombaan itu, Arnab tidak fokus kepada tujuan asalnya, maka dia akhirnya kecundang kepada kura-kura yang begitu lemah. Jadi perkara ini boleh dikaitkan dengan kehidupan pelajar dan juga kehidupan pekerja, di mana kita dapat lihat kadang-kadang pelajar-pelajar yang IQ-nya tinggi, tetapi tidak semestinya dengan IQ yang tinggi mereka boleh mencapai kejayaan kalau tidak ada kesungguhan dan kalau tidak ada fokus dalam pelajaran mereka. Jadi oleh itulah kita mengambil iktibar daripada cerita yang mudah ini untuk memberi dorongan kepada diri kita sendiri sebagai pelajar, sebagai pekerja, untuk terus maju dan memberi perhatian yang tinggi kepada tugas kita. Kalau kita sebagai murid ataupun pelajar, tugas kita ialah untuk cemerlang dalam pelajaran kita, dan juga kalau kita sebagai pekerja, kita kenalah bersungguh-sungguh dan juga memberi tumpuan kepada kerja untuk kita terus maju dalam kerjaya kita. Jadi perkara ini bukanlah satu perkara yang kita susah nak bayangkan. Misalnya kepada pelajar-pelajar, kita dapat lihat
Kadang-kadang kita sebagai manusia yang mempunyai tubuh badan yang sihat dan dikurniakan oleh Yang Maha Kuasa dengan tubuh badan dan juga anggota yang lengkap seperti ada tangan, ada kaki dengan jari yang cukup. Dan yang kita herannya kadang-kadang manusia yang dilahirkan tanpa tangan ataupun tanpa jari misalnya. Dan kita dapat lihat bagaimana walaupun mereka ada kekurangan tetapi mereka masih lagi boleh mengatasi manusia lain yang mempunyai anggota tubuh badan yang lengkap. Misalnya seorang yang tidak mempunyai tangan ataupun jari dapat menulis ataupun melukis dengan menggunakan kaki sahaja. Dan juga ada kes-kes mana manusia yang dilahirkan tanpa tangan dan kaki tapi mereka masih lagi boleh menulis dan melukis lebih baik daripada orang yang bertangan dan berkaki walaupun mereka sangat kurang berbanding dengan orang lain yang ada tubuh badan dan anggota tubuh badan yang lengkap. Jadi itulah, semoga perkara-perkara ini dapat diambil iktibar oleh kita sebagai pelajar dan juga sebagai pekerja. Jadi untuk kali ini itulah sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.